It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Dia hantar surat besar UPU lah. Dapat tu happy gila tu. Nak pergi. Berlari satu kampung lah. Masuk universiti. Saya bagi tahu abang saya nak pergi, bagi tahu akak saya nak pergi. Lepas tu dia orang support lah. Last sekali saya tengok yuran. Aduh. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Hai guys, kembali lagi kita di dalam Big Story Podcast, episod yang ke-5. Jadi minggu ni kita bawakan seorang lagi tetamu yang sebenarnya kita dah jemput di dalam episod sebelum ini. Tapi kali ni kita jemput khas, kita buat sesi ni khas untuk dia. So dia ada beberapa sharing dan beberapa cerita menarik. Ada sebab kenapa kita panggil dia hari ni ke Big Story. So tetamu kita pada kali ini ialah Anas. Hai. Okay Anas, kenalkan diri Anas. Nama saya Muhammad Anasrullah. Okay. Asal mana asal? Saya asal dekat Terengganu. Terengganu belah mana? Setiu Terengganu. Kampung Saujana. Setiu ni kira apa? Pantai ke? Aku tak expert sangat bab Terengganu ni. Dia kalau macam Terengganu, dia dah dekat dengan macam Setiu tu dah dekat dengan Besut lah. Cuma Setiu ni special dia kalau belah pantai dia cakap lorat Terengganu. Kalau belah darat maksudnya belah ke dalam sikit dia borak Kelantan. So saya ni dekat dengan pantai. Oh dia cakap Kelantan lah. Dia cakap macam orang Kelantan betul-betul lah. Betul. Oh okey. Apa makanan paling orang kena makan lah kalau datang Setiu? Setiu nasi dagang standard lah. Tapi satu Terengganu pun memang ada nasi dagang lah. Nasi dagang panas-panas, melekit-lekit sikit kan. Nasi dagang, sotong. TikTok tu. Sotong. Sotong Sotong tepung. Ada satu lagi sotong apa? Sotong yang manis tu. Sotong pulut, sotong sumbat. Oh ni. Itu bukan Setiu punya. Tu Terengganu dia. Terengganu punya kan? Terengganu punya ada, Kelantan punya ada. Dia lain sikit. Kalau belah Kelantan dia berlemak sikit. Kalau belah Terengganu dia berlemak sikit. Dia punya kuah. Kalau belah Kelantan dia manis. Dia beza kat situ kan. Oh okey. Berapa orang adik-beradik Nas? Saya 5 adik-beradik. Saya anak ke-4. 4 daripada 5 adik-beradik lah. Saya bongsu lelaki. Bongsu lelaki. Tak bongsu. Tak payah sebut bongsu lah. Tak bongsu lah tu. Bongsu lelaki ada orang lagi bawa kau. Okey. Cerita sikit pasal mak bapak kerja apa. Okey. Saya tadika, ayah saya meninggal. So saya tak membesar dengan seorang ayah lah. So tak dapat rasa kasih sayang ayah. Waktu tu yang sulung apa? Kakak, abang? Kakak. Yang masa kau tadika tu ayah meninggal. Yang sulung tu dah umur berapa? Dia masa tu dia study. Dia dekat universiti masa tu. Tak silap saya. Oh, belum kerja lagi lah. Belum kerja lagi. Okay. So mak kau kerja apa? Mak saya meniaga. Kadang buka nasi. Oh, mak kau meniaga? Oh, aku tak tahu. Ni baru tahu. Mak kau meniaga makan lah. Makanan lah. Kadang-kadang depan rumah. Bangsa depan rumah. Oh, kira depan rumah kau memang ada warung lah. Ada gerai lah. Nasi apa? Nasi dagang? Nasi dagang. Nasi belauk lah. Macam belah pantai timur kan. Kalau pagi dia berat kan makanan dia. Dia punya sarapan lah. So lauk-lauk macam tu lah. Patut kau makan nasi banyak. Okay. Umur berapa tu ayah kau meninggal? Saya tadika. Masa tu saya kat sekolah. 5, 6. Masa tu saya kat sekolah. Orang datang jemput. Cakap ayah meninggal. Masa tu bela tau. Dia punya bela macam cikgu beritahu lah. Masa tu siapa datang ambil tak ingat. Mak saudara rasanya tak silap. Balik rumah bela lagi. Sampai rumah and then pergi Kuala Terengganu sebab ayah saya orang Kuala Terengganu.
So pergi Kuala Terengganu tengok jenazah tu baru rasa nak jauh nangis. lah. Lama lah tempoh daripada kau dekat sekolah tu nak dibawa ke tu. Sampai sana barulah rasa Boleh nak nangis. aku tahu meninggal sebab apa? Jantung. Ayah saya First attack ke apa? Kan memang ada history ke? history rasanya tak ada, rasanya tak silap saya. Ayah saya ni driver lori kan? Driver lori Lori apa? Lori yang jauh-jauh punya long ni distance punya So dia Itu tahun bila tu 19? Saya tadika Lori biasa-biasa tu rasanya kan? Lori biasa lah, bukan lori canggih yang selesa sangat sekarang ni kan. Sekarang driver lori pun gaji muai kat weh. Dulu aku tak tahu lah. Ya. Tengok lori jugalah Tapi kan. kalau ikutkan memang driver lori ni masyhur lah. Kalau ikutkan member ayah apa semua. Cuma saya ni tak sempat nak kenal member ayah. Yalah, So tadika kecil kan. So kau ada memori yang kau ingat bersama ayah kau ke? Macam saya Sebab tadika kan. Aku tak tahu lah benda tadika. Aku ada lah ingat sikit-sikit tapi ada tapi sebab saya ada adik perempuan yang rapat dengan ayah, adik perempuan. Yalah. Saya rapat dengan mak. So biasanya yang memujuk saya mak saya lah. So yang memujuk adik saya ayah saya. Yang kau garang lah? Garang biasa-biasa. Aku tak sempat lah kena marah sebab kes besar, sebab tadika kan. Apa je kes ni? Kau curi pemandam orang ke? Macam tu lah biasanya. So memori tu rasanya tak banyak sangat lah. Ada apa-apa benda yang kau paling ingat memori dengan ayah kau? Allah, rasanya tak ada lah. Tak ada lah. Yang saya paling ingatnya, yang paling saya ingatnya ni lah, masa dia meninggal tu lah, saya pergi tengok jenazah itu dia. Itu yang memori paling terkesan sekali lah kan. So kau membesar memang lepas tu memang tanpa ayah ada lah. Dibesarkan oleh mak lah. So dia lah mak, dia lah ayah. So, mak kau meniaga terus macam biasalah. Niaga yang sama lah. So boleh besarkan 5 orang anak Power lah. Tu lah. Kan kita ni tak tahu lagi satu orang anak boleh jaga satu orang mak ke tak Yang tu satu orang mak boleh besarkan 5 orang anak sampai besar macam ni lah. Okay Anas, sorry aku mulakan dengan cerita sedih pula kan. Bukan kita nak sedih, tapi tu asal usul kita. So aku rasa ada pentingnya untuk kita tahu. Sebab aku suka tanya orang mana asal usul dia, untuk aku reflect dekat diri aku juga, dan juga ingatkan orang yang aku tanya tu juga asal usul dia lah. So Alhamdulillah Anas masih lagi ingat lah. Aku ingatkan dia dah tak mengaku dia orang Terengganu ke, dah mengaku KL ke. Aku nak saja nak test. Darah saya hitam putih. Hitam putih. Okay. Lepas tu sekolah kat sana semualah. Rumah saya dekat dengan sekolah. Jalan rasanya dalam 5 minit macam tu lah. Sekolah kau sebelah pantai ke sebelah daratnya? Dia macam kampung saya tu, dia tak adalah dekat sangat dengan pantai. Cuma di antara ekonomi kat kampung kat situ semua nelayan. Lepas tu tapi bapak kau tak jadi nelayan tak tak. Sebab bapak saya bukan orang situ. Bapak saya orang luar. Okay, biasa macam tu lah. So jalan kalau nak ke pantai tu rasanya dalam 15 minit 20 minit. Tapi still orang pantai lah kawasan situ. Semua cakap Terengganu lah. Lepas tu sekolah dekat dengan rumah. Engkau bila kau bercerita ni kan, aku bayangkan macam rumah kau angin kuat, petang kuat, bau pantai, betul lah. Best tu. Bau pantai tu tak sangat sebab tak dekat. Tapi kawasan angin, situ dengan pokok kelapa pun banyak lagi kan. Tak tahulah aku, ini imajinasi aku lah dengan kau cerita tu kan. Ada bayangan dalam kepala aku rumah kampung kau. Rumah kau macam mana? Rumah kampung kau macam mana? Rumah kampung betul ke ataupun dah moden sikit? Rumah lewat-lewat sikit tu dah ada ni lah, dah ada penambahan lah, rumah batu lah semua kan. Yang lama punya rumah kayu ada tiang, ada yang tengah ada. Rumah kampung yang lama punya. Halaman besar. Halaman besar.
Lepas tu kan kalau style rumah kampung punya, keluar pintu pun ada lagi ni tempat lepak apa semua. Kalau orang Terengganu panggil lambo. Kalau belah sini saya tak tahu panggil apa. Beranda lah, beranda. So beranda tu pun luas. Biasanya kalau orang datang apa semua. Sekarang rumah tu ada lagi lah. Ada lagi. Mak kau duduk sana? Tak. Mak saya duduk kat Perak dengan akak saya. Kat situ awalnya tak ada orang. Tapi sebab sayang kan, kalau tak ada orang rosak rumah ni bila tak ada orang dia akan hilang seri dia. Hilang sebab tak ada jiwa dekat dalam rumah tu yang hidup. So dia akan hilang seri dia. Lepas tu start ada anak-anak apa semua. Lepas tu ada orang request nak sewa. Boleh lah. Bayar murah-murah asal rumah tu terjaga lah. At least ada orang duduk dekat situ lah. So tapi kau macam raya semua tak balik sana lah. 3 tahun yang terbaru ni tak balik lah. Sebab mak kau tak ada dekat sana kan. Uish, best tu kalau raya rumah macam tu Raya dekat tempat lain, maksudnya bukan dekat rumah, tak feel sangat lah. Tak feel raya sangat lah kan. Tak feel sangat. Sebab saya jenis kalau raya kawan-kawan ramai datang. Macam apa-apa kawan berkumpul kat rumah apa semua. So kalau kat tempat lain tak ada orang lah. Rumah kau jadi pot lah. Lebih kurang lah. Okay. Menarik Aku tak ada banyak pengalaman sangat pergi Terengganu. Aku ada pergi Terengganu lah. Tapi pergi Perhentian, balik singgah-singgah, pergi pasar, makan apa? Ikan cina tepung ponong. Macam tu lah, singgah kan. So aku tak ada pengalaman banyak lah pasal Terengganu. So satu negeri yang interesting juga untuk kita pergi. So hopefully next trip kau boleh bawa aku pergi lah. Boleh. Antara benda yang saya rasa negeri lain tak ada, pantai pantai yang cantik. Sebab dulu sebab saya betul-betul keluar daripada kampung lepas pada saya habis pondok. Betul-betul datang KL apa semua. Tu aku nak tanya nanti pasal pondok tu. So masa tu saya ingat, saya expect semua pantai cantik. So bila duduk kat Terengganu, lepas tu and then keluar pergi Perak, pergi pantai-pantai belah sini semua macam asal macam ni tu pantai. Baru kau sedar yang pantai yang dekat dengan rumah kau selama ni benda tu cantik. Kadang-kadang kita tak appreciate bila benda tu ada sentiasa dengan kita kan. Bila kita tengok benda yang lebih teruk daripada tu, baru kita tahu rupanya pantai yang belakang rumah aku ni kira terbaik lah kat Malaysia ni kan. Antara benda yang saya rindu pantai lah. Kalau balik kau pandai berenang Nas? Boleh lah sikit-sikit. Dan cakap lama, berenang lama jarak menyelam-menyelam macam orang pulau tu tak boleh lah. Tak. Tapi boleh lah nak menyelam sekejap. Aku selalu rasa macam kalau aku duduk tepi pantai, hari-hari aku pergi pantai. Aku rasa lah di waktu aku tak pergi pantai ni lah, di waktu aku tak duduk pantai lah, aku tak tahu lah kalau aku duduk pantai aku akan hari-hari pergi pantai ke tak. Macam saya form 6, kalau balik sekolah apa semua, ada 2-3 orang dengan kawan saya pergi pantai saja, lepak kat pantai apa semua. Angin kuat kan? Style tu. Best. Lepas tu kita tahu pula pot mana yang nanti tak ramai orang. Nanti bawa aku Boleh. Lepas tu sekolah dekat situ. Sekolah rendah dekat kampung saya. Lepas tu apa nama kampung kau? Kampung Saujana. Modern nama dia. Baik. Tak ada nama macam kampung sangat produk-produk dia pun baik. Lepas tu sekolah menengah? Sekolah menengah pun Kampung Saujana juga. Sampailah form 6. Tapi sebenarnya saya ni macam, sebab abang-abang saya pun semua dia orang sekejap kat kampung. Habis form 3 then dah masuk sekolah teknik apa semua. Saya ni jenis nak jadi macam dia orang tak nak keluar lah. Nak keluar, tapi nak dijadikan cerita sampai form 6 saya duduk kat kampung lagi. Kenapa? Masa form 3 saya ada apply untuk masuk teknik yang dekat Kuala Terengganu. Tapi saya dapat dekat Besut punya. Saya dapat kat Besut punya. Besut ni orang cerita kalau teknik dekat Besut ni dia macam apa ni orang cakap, sosial dia lain sikit lah, ganas sikit lah. Okay. So dia certain sekolah yang ada reputasi, kalau ikutkan saya macam nak pergi. Tu berdasarkan cerita-cerita orang lah kan. Kalau ikutkan saya nak pergi. Tapi sebab ada orang datang cerita kat mak saya, style mak saya ni dia tak macam tak pergi. Dia tanya tu, tapi dia psycho. Betul ke nak pergi?
Lepas tu Makcik tu kata anak dia punya kawan dengar daripada kawan dia punya atuk. Macam tu kan. Lepas tu dia main sentimen ni pula. Dia percaya tu. Dia main sentimen, betul ke nak tinggal mak dengan adik? Sebab adik, aduh saya Habis lah. Dia keluar buah tu kau tak kalah. Tak apa lah. Form 4 dekat ni lah, sekolah sarjana. Macam tu. Kau rasa ada penyesalan tak kau tak pergi sekolah teknik tu? Yang tu tak ada. Tak. So okay lah. Okay. Mungkin berkat kau ambil keputusan untuk stay dan jaga mak kau tu adalah hikmah dia. Betul. Jadi orang macam ni sekarang. Kalau kau masuk teknik hari tu aku mungkin boleh, jadi yang lain pula. Boleh jadi lah. Boleh Kan? jadi. Mungkin kau tak jumpa aku pula. Kan? Okay. Lepas habis sekolah sampai form 6 kan? Sampai form 6. Kau ambil STP lah. Lepas tu? Dia macam ni. Saya balik form 5. Form 5 saya kelas depan sikit lah. Ambil sains. Oh, kau budak pandai lah Anas. Sebab tak nampak. Tak nampak macam. Itu abang seorang saya tak nampak. So saya ambil sains. Saya ambil Mungkin mata aku salah lah. lukisan kejuruteraan. Okay. Bio saya tak ambil. Lukisan kejuruteraan susah agak kan? Dia Susah. nak guna AutoCAD tu. Yang tu. Yalah kat sekolah susah. Lepas tu nak fizik pakai. apa semua. So masa form 4 tu, sebab abang saya tak silap dia ambil electrical engineering. So kita memang tak ambil. Tu susah agak tu. Idola orang lain lah. Kita ambil orang yang abang terdekat lah. lah. So abang saya tengok, best gak. Sebab tu saya apply teknik. Tak dapat teknik. Masuk form 4 tu saya tak frust sebab benda tu ada kat situ. Benda yang boleh menjurus ke arah ke semua tu ada. Okay. Faham. So habis form 5 apply lah dekat universiti apa semua kan. Tapi tak dapat sebab saya punya fizik tak kredit. Saya dapat D. Tak cukup requirement lah. Yang tu dia punya yang tu betul-betul frust. Okay. Dia punya frust gila, memang gila-gila lah. Lepas tu disebabkan menunggu yang second punya intake. So orang cakap masuklah form 6 tu. Okay, saya masuk form 6 tu tapi dengan tak ada hati lah, masuk je lah. Kau rasa macam kau masuk lagi seminggu 2 dapat panggilan kau belah. Style macam tu lah. Lepas tu dalam menunggu tu dapat kawan pula seorang-seorang belah. Betul tak? Tu paling saya ada babai kita kan. Aku berlalu lah. Lepas tu lepas sambil menunggu tu dapat ni apa ni yang Afiq Manak masuk, JMI, German Malaysia Institute. Dapat. Saya punya happy baik lah. Lepas tu dengan masa time tu tak adalah online lagi. Dia hantar surat besar UPU lah. Dapat tu happy gila. Nak pergi. Lagi satu kampung lah. Satu universiti. Saya bagi tahu abang saya nak pergi, bagi tahu akak saya nak pergi. Lepas tu dia orang support lah. Last sekali saya tengok yuran. Aduh. Dia yuran mahal. Tapi boleh apply scholarship marah kan. Dia ada marah kan. Saya tengok yuran, dah fikir mak lah. Sebab tu lah saya tak pergi pula. Tapi mak saya tak larang. Mak cakap nak pergi lah. Okey je. Kalau dia cakap macam tu maksudnya dia ada lah duit tu kan. Tapi mungkin daripada bagi kau ada banyak benda lain lagi nak buat. Saya rasa satu kelebihan saya duduk dengan mak saya. Macam saya banyak lepak dengan mak saya. Saya banyak bersama. So adik-beradik lain study apa semua. So saya tahu kesusahan dia masa adik-beradik lain tengah nak study. So lagilah saya fikir bila yuran macam tu. Tapi tak adalah saya beritahu ni banyak sangat saya tak beritahu. Cuma saya cakap tak nak. Saya kata tu. Habis macam tu. Kau buat decision sendiri dan nasib baik saya bijak. bagi jawapan akhir je lah kat orang lah. Tapi surat tu saya tak buang. Saya letak dekat atas meja yang ada telefon rumah. Balik form 6 apa semua saya tengok. Balik form 6 saya tengok. Aku faham perasaan tu. Sebab dulu aku pernah apply jadi pilot. So after few stage kau dapat panggilan out of berapa ratus orang yang apply kan. Kita balik kita tengok surat. Balik tengok surat. Tapi kita tahu kita tak boleh pergi kan. Tak cukup duit lah apa benda semua. Saya sayang nak buang surat tu. Padahal boleh dah tak nak pergi kan. Nak buat apa pergi tak atas meja. Letak atas meja balik tengok. Tak ada frame lah. Itu tak ada lah. Okay, sampailah
saya betul-betul serius dengan form 6 masa 6 atas. Sebab dia ada 2 kan, 6 bawah 6 atas. So 6 atas tu rasanya dalam bulan 3 apa semua dah nampak apa macam mana boleh pergi dengan form 6 ni. Maksudnya masa tu saya ambil ekonomi. So kita dah tahu lah kalau ekonomi besar. So daripada ekonomi nanti boleh masuk ke apa account ke apa ke. So dah nampak journey dia. So saya dah tinggal lah engineering tu, apa yang saya nak tu. So fokus dekat form 6. Masa ni yang atas-atas kau semua dah kerja lah? Masa ni dah kerja lah. Dah kerja kan? Dah kerja lah. So and then dah fokus dekat form 6. Lepas tu dalam masa yang sama, masa tu famous dengan ni tau, SPA. SPA untuk foundation? Bukan SPA ke apa yang kerja kerajaan tu. Oh, terus apply kerja? Masa tu member yang form 6, dia orang pun tak semangat agak. Tapi dia orang ni tak semangat tapi lebih kepada mencari kerja. Maksudnya cari kerja menggunakan SPM lah? Macam tu. So saya pun apply agak lah. Dah lalang orang apply. Lepas tu abang saya pun suruh apply apa semua, saya apply lah. Tapi pangkat bawah biasa-biasa lah, SPM lah. So apply. Lepas pada trial form 6 tak silap saya, dapat temu duga immigration. Bukan pegawai lah kan? Bukan lah. Sebab dengan SPM kan. Tapi bawah immigration Malaysia masa lah. tu kita dah fokus dekat form 6. Kita dah target lah kalau ekonomi nanti nak sambung degree pun ekonomi, and then nanti nak sambung nak masuk kerja dekat SMW lah. Lah kita macam ni kita fikir macam tu. Nampak macam tak ada macam masa depan. Macam tu lah saya punya aim. Sekali dapat immigration, ingatnya tak nak pergi interview lah. Tapi kawan-kawan yang dapat kan pergi. Diorang ni dapat apply MA apa semua. So saya lebih kepada seragam. Saya lebih kepada seragam. So dapat immigration, tapi masa tu saya dah pakai spec tau. Aku baru nak tanya. Saya dah pakai spec. Ingatnya tak nak pergi, tapi mak marah. Mak cakap pergi lah. Sebab kawan cakap kalau kita tolak, kita tak pergi interview, nanti kena blacklist. Aduh. Okey lah, pergilah. Pergi. Masa tu COVID lah, tak macam sekarang lah. Masa tu slim sikit lah. Lari balapan tu macam sekarang ni dah face kan. 4-5 round okey lah kan. Sekarang tak tahu lah. Setengah round dah muntah hijau tu. Tapi on the way. Fitness kan? Lari-lari tak ada, cuma dia check body. So dia panggil 3 orang masuk bilik. Measurement lah. So antara 3 orang ni, saya yang paling okey. Kau paling okey? Dari segi body. Yang ni bekas accident, jatuh bahu sikit. Bahu terkehil. Lepas tu lepas tu yang seorang lagi ada parut tak silap. Saya paling okey. Kita body macam ni kan. Tapi walaupun pakai spek, saya punya power tak teruk sangat masa tu. Light So test masih boleh lah. Buka cermin test. Dia test tu lah. So okey. Lepas tu dia cakap okey, cuba kawat. Masa sekolah tu memang saya join kawat bomber. So masa tu saya kawat lah. Tapi sebab tak nak kan, sebab saya fokus dekat form 6. Kau buat jalan robot? Saya buat jalan ni. Kena marah. Kena marah. Lepas tu yang interview pula orang Putrajaya. Orang Putrajaya. Kasta immigration Putrajaya. So, marah. Kau ni nak ke tak? Okay, dia cakap macam tu barulah buat betul sikit. Tapi akhirnya tak dapat lah. So memang tak dapat. And then tak dapat, saya fokuslah kepada final punya exam dekat STBM. Final punya exam lah. So and then dapat result pun saya dapat 3 point. Masa trial dapat 3.4 tak silap saya. Tapi masa yang ni real, ekonomi lah. Ekonomi. Tapi masa yang real punya saya dapat 3.03 ke 3 point something lah. So sikit rendah sikit. Tapi salah satu faktor juga kebetulan mak saya tak sihat masa tu. So saya jaga apa semua. Dia drop sikit lah. Tapi okey lah, dapat lah apa yang saya nak. Dapat tawaran ekonomi apa semua. So habis dah 3 poin lebih kira okey kan. Ada muka lah, nak isi banyak benda lah, boleh tik kan. Ramai orang cakap saya bijak.
Dalam kampung kau lah. Okay, so sementara menunggu result STPM, kenapa saya masuk pondok? Sementara tunggu result First kali aku nak tanya, macam mana pondok, idea masuk sekolah pondok ni ada? Dia macam, yelah kau dah lalu sekolah biasa STPM, lepas tu kau apply masuk universiti apa semua, tiba-tiba mana datang pondok untuk masuk sekolah pondok? Kau nak pergi ke? Saya masa form 6 masa form 6 saya dah start jaga solat dekat masjid tau. Asar dekat masjid, dengan solat Zuhur kat rumah, dekat sekolah. So asar dekat masjid. Kalau macam maghrib isyak tu kadang-kadang lah rasanya. Asar kat masjid maksudnya? Kau sekolah pagi? Sekolah pagi, balik pukul... maksudnya kau pergi masjid dari rumah lah. Dari rumah. Kau JK masjid lah. Lebih kurangnya dah. Tapi tak ada lah rapat sangat JK masjid. JK masjid kadang-kadang sombong lah. Kena pukul balik orang. Okay, lepas tu saya duk ulang macam tu. Lepas tu macam kadang kita terdetik lah. Saya terdetik lah macam. Masjid ni masjid biasa ke atau masjid biasa. Sekolah pondok? Masjid biasa. Masjid biasa lah. Masjid kampung lah. Masjid kampung lah. So macam mana boleh terlintas ke pondok tu? Sebab satu, mak tak sihat. Satu. Apa kaitannya? Bila mak tak sihat, macam mana pun saya nak mendoakan dia sihat lah. Saya tahu yang saya ni tak ni apa semua. So saya nak, bila orang lain nak memperbaiki diri lah. Tengah tunggu result, dia orang cari kerja. Awal-awal saya tak cari kerja lagi. Saya pergi ke pondok lah. Saya tanya abang saya. Tapi waktu mak kau sakit, kau jaga bisnes ke berhenti? Terbengkalai. Ikan apa semua buruk habis. Tak berniaga lah. Tak berniaga lah. Lepas tu saya nak masuk pondok tu, saya tak ingat macam mana boleh tercetusnya pondok, orang tunjuk pondok dekat situ. Saya ingat. Tapi yang nak masuk pondok tu memang saya beritahu lah nak masuk pondok. Tapi yang orang yang tunjuk pondok tu saya tak ingat siapa. Nak masuk pondok tu maksudnya kau nak pergi belajar ke? Saya nak tumpang. Saya nak tumpang. Kita boleh pergi saja macam 2-3 hari boleh kan. Lepas tu saya tumpang sebulan, 30 hari. Orang lain pergi kerja apa semua, kawan naik KL cari kerja apa semua. Saya tumpang sebulan dekat pondok. Dengan niat nak belajar agama? Dengan niat nak betulkan diri lah. Solat ke, mengaji apa semua. Sebulan dekat pondok tu, dia rasa lain tau. Dia rasa macam, best lah environment ni. Rasa best lah. Best lah environment. Tapi tak ada target nanti nak sambung. Memang saya target memang nak masuk universiti. Sebab tahu ni sebulan je. So rasa sebab sekejap je kan sebulan. Kira sesi penyucian jiwa. Kat universiti ni. Tapi sebelum pada tu tak ada kotor sangat. Cuma kita nakal lah. Macam saya kat sekolah, biasanya kan orang cakap kalau kelas belakang yang jahat-jahat kan. Tapi rasa saya batch saya tu yang nakal-nakal rasa kelas depan. Pula macam ni. Aku nak tahu banyak lagi pasal pengalaman kau masuk sekolah pondok ni. Sebab first time masa aku kenal kau, aku tak tahu kau sekolah pondok. Lepas tu bila kau bagi tahu kau pernah sekolah pondok tu, aku kira macam pandang kau atas bawah kak. Betul mamak ni sekolah pondok kan. So lepas ni kita sambung lagi untuk bahagian yang kedua. Untuk episod kelima ni kita tanya lagi Anas apa pengalaman dia sekolah, belajar di sekolah pondok. Kita jumpa di episod di bahagian kedua. You are now listening to Big Ads Big Story Podcast.